Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, institusi pengajian tinggi IPT seperti Sarawak Skills dan College University ICATS memainkan peranan penting dalam melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai teknologi baharu. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, Sarawak memerlukan tenaga mahir dalam industri penggunaan gas hidrogen dan teknologi digital yang menjadi pemangkin ekonomi masa kini. Katanya keperluan terhadap tenaga mahir itu amat diperlukan sekarang, memandangkan Sarawak sudah mula membangunkan projek penggunaan tenaga sel gas hidrogen terutama untuk kegunaan bas dan kereta. Beliau berucap demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagahwiin pada Majlis Convocation Sarawak Skills dan College University ICATS kali ke-24 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Sabtu. Institusi seperti Sarawak Skills dan College University ICATS memainkan peranan sebagai penjana sumber tenaga mahir atau spesialis dalam pelbagai teknologi baru, termasuk penggunaan pengurusan gas hidrogen dan teknologi digital yang menjadi pemangkin ekonomi masa kini. Saya berbangga kerana ICATS telah diiktiraf menjadi sebuah university college. Diharapkan lebih banyak program ijazah sarjana dan sarjana falsafah yang menepati keperluan negeri ini akan dilaksanakan dan ditawarkan. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, Kerajaan Sarawak telah menetapkan dasar ke arah memperkasakan ekonomi hijau, iaitu strategi pembangunan berasaskan tenaga boleh diperbaharui untuk menjana pendapatan dan membangunkan negeri ini. Kerajaan telah menetapkan dasar ke arah memperkasakan ekonomi hijau, green economy, iaitu strategi pembangunan berasaskan tenaga boleh diperbaharui, renewable energy. Sarawak amat bertuah kerana dirahmati dengan banyak sumber tenaga boleh diperbaharui. Misalnya, sumber air yang menjana tenaga hidro untuk memacu pembangunan industri di negeri ini. Malah kita adalah penjana tenaga hidro yang terbesar di Malaysia. Pada majlis tersebut, seramai 697 graduan dari pelbagai program akademik dan kemahiran menerima scroll mereka yang terdiri daripada 300 penerima sijil kemahiran Malaysia SKM, 103 penerima diploma kemahiran Malaysia DKM dan 11 penerima diploma kemahiran lanjutan Malaysia DLKM. Manakala bagi program akademik ICATS UC dan ICATS Miri, terdapat 58 graduan dari program ijazah, kejuruteraan perisian dan pentadbiran perniagaan, 214 graduan dari pelbagai program diploma dan 11 graduan dari sijil dalam program kejuruteraan elektrik dan elektronik. Perkembangan berikutnya, generasi muda Sarawak yang akan menjadi pelapis kesinambungan tampuk pimpinan negeri ini perlu bersiap sedia untuk memastikan sasaran Sarawak menuju ke arah negeri maju pada tahun 2030 tercapai.
Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia yang juga Ahli Parlimen Batang Sadong, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, mereka perlu dilibatkan bersama agar dapat membangunkan negeri ini dan berganding bahu membantu menguruskan masyarakat. Ujar beliau, Perlembagaan Persekutuan telah meluluskan penurunan umur pengundi dari 21 tahun ke 18 tahun dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS juga telah meluluskan pindaan Perlembagaan Negeri bagi membenarkan pemilih berdaftar berumur 18 tahun secara automatik turun mengundi. Jadi sebagai sebuah parti dinamik yang sentiasa mendengar aspirasi golongan muda, PBB mahu anak muda Sarawak yang akan menjadi pelapis kesinambungan tampuk pimpinan hari ini bersiap sedia untuk memastikan sasaran Sarawak menuju ke arah negeri maju 2030 tercapai. Justru anak-anak muda perlu dilibatkan bersama pada umur tersebut agar mereka dapat membangunkan negeri ini dan berganding bahu membantu menguruskan masyarakat di Sarawak. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika berucap secara maya pada majlis makan malam program Retreat Simunjan Frontliner Team pada Jumaat. Beliau menambah untuk tujuan itu juga dan dengan seiring keadaan politik semasa, pindaan Perlembagaan PBB bagi mewujudkan sayap baharu untuk golongan belia berumur 18 hingga 28 tahun akan dibuat pada Persidangan Agong 3 tahunan TGM Jun depan. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak Adun Simunjan, Al-Ladris yang turut hadir berkata, beliau sangat senang bekerjasama dengan Datuk Seri Nancy dalam membangun dan membentuk Simunjan yang baru. Banyak sudah kami buat berkelakar hal pembangunan di Simunjan. Kerana kita sedar, saya sedar, seluruh kita tu sedar bahawa Simunjan masih lagi terlalu ketinggalan. Ingat kita. Sebabnya telah kita sama-sama berusaha bersama dengan saya, bersama Datuk Seri Hajah Nancy untuk sama-sama membangunkan Simunjan, membentukkan Simunjan yang baru. Selanjutnya, Kerajaan Persekutuan digesa untuk memandang serius mengenai pelantikan wakil daripada Sarawak untuk menyertai Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, perkara ini adalah penting kerana apabila pendapatan keseluruhan negara diketahui, Sarawak boleh menuntut jumlah yang sewajarnya berdasarkan hak dan undang-undang seperti yang termaktub di bawah perkara 112/D Perlembagaan Persekutuan. Jawatankuasa antara kerajaan IGC yang ditubuhkan untuk menyelesaikan butiran akhir Perjanjian Malaysia 1963 telah menyatakan dalam peringatan 24 laporannya bahawa Sarawak dan Sabah mesti diwakili dalam LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ia adalah mandatory, namun sehingga kini Sarawak tidak pernah diwakili dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri. Di dalam peringatan 24/1 IGC, jelas tertera rekomendasi tuntutan sejak tahun 1962, jadi sudah tiba masanya perkara ini dipandang serius dan seterusnya dilaksanakan oleh Kementerian Kewangan dengan segera. Beliau berkata demikian ketika menjunjung kasih titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong semasa pembukaan penggal kelima Parlimen ke-14 pada Khamis. Datuk Seri Rohani berkata Kerajaan Sarawak dimaklumkan sedang mengkaji untuk menuntut hak Sarawak agar mempunyai wakil dalam LHDN bagi mendapatkan angka tepat hasil negara. Perkara ini adalah penting kerana apabila pendapatan seluruh negara diketahui, maka Sarawak boleh menuntut jumlah yang sewajarnya berdasarkan hak dan undang-undang seperti mana yang termaktub di bawah perkara 112/D Perlembagaan Persekutuan. Manakala di Sibu, Pusat Khidmat Pelawan telah melancarkan 2 program komuniti sebagai inisiatif membantu rakyat di konstituensi tersebut. Menurut Adun Pelawan Michael Tiang Mingti,
Program pertama adalah bantuan berjumlah RM500 kepada pasangan yang baru melangsungkan perkahwinan dengan salah seorang daripada mereka adalah pengundi di Dun Pelawan. Manakala program kedua katanya adalah bantuan RM300 di bawah program bayi baru lahir yang diberikan kepada ibu bapa yang mana salah seorang daripada mereka juga adalah pengundi di Dun berkenaan. If one of the couple is a Pelawan voter, he or she, they can apply through online our N54 Pusat Khidmat Pelawan online Google form, or they can come to our service center to apply for angpao, newly made angpao. We will give them a newly made angpao, RM500. And another package is what we call new baby angpao. If any one of the parent is a Pelawan voter, also they can apply to our Pusat Khidmat online, or you can come to our Pusat Khidmat to apply for angpao, which is RM300. Michael Tiang berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pusat Khidmat Pelawan pada Jumaat. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 menjelaskan permohonan itu hanya layak untuk perkahwinan atau bayi yang didaftarkan atau dilahirkan mulai Januari 2022. Pusat Khidmat Pelawan dibuka kepada orang ramai dari jam 8 pagi hingga 5 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat. Manakala pada hari Sabtu akan dibuka dari jam 8 pagi hingga 12 malam dan akan ditutup pada hari Ahad dan cuti umum. Sementara itu, Adun Tebedu Dr. Simon Sinang Bada menegaskan kawasan Tebedu mampu dijadikan sebagai hub pertanian dan ekopelancongan sekaligus merangsang ekonomi masyarakat setempat. Katanya langkah itu secara langsung membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam industri pertanian dan ekopelancongan. Justru beliau berharap pihak pejabat daerah Serian dan Jabatan Pertanian Bahagian Serian untuk mengenal pasti kawasan yang berpotensi dijadikan hub pertanian dan ekopelancongan. Ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke pejabat daerah Serian dan Pejabat Pertanian Bahagian Serian pada Jumaat, beliau menambah peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi membina akses jalan pertanian juga disediakan untuk membantu para petani di kawasan berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Amalkan kebersihan diri di mana jua anda berada. Lindungi diri, lindungi semua. Salam UKAS.